Baik, seterusnya isu-isu dan kesan ekonomi terhadap industri kecil dan sederhana IKS dibincangkan di Menara Matrik dan satu sidang media kemudiannya akan diadakan selepas perbincangan itu. Dan untuk mengetahui butiran lanjut mengenai sidang media itu, kita terus saja bersama dengan wartawan Isra Khalid. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Ketika ini saya berada di bangunan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Negara ataupun bangunan Matrik Kuala Lumpur, di mana sebentar tadi baru saja berlangsung majlis TikTok Anjuran Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumiputera Malaysia ataupun PPI-PBM bersama dengan penaungnya Datuk Seri Raja Nong Chik Zainal Abidin, di mana kehadiran Datuk Seri Raja Nong Chik adalah untuk memberi input kepada ahli-ahli PPI-PBM berkenaan dengan industri, pemain-pemain industri dan usahawan-usahawan Bumiputera, dan untuk mendapatkan cadangan daripada mereka untuk menambah baik industri perkilangan di Malaysia ini. Dan bercakap mengenai perkilangan, bersama saya ketika ini adalah Presiden PPI-PBM sendiri, iaitu Datuk Abdul Rahim Abu Bakar, Presiden PPI-PBM. Jadi terima kasih Datuk kerana bersama dengan Esrawani. Dan kita tahu bahawa pengilang, Persatuan Pengilang ini, golongan-golongan pengilang ini merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara. Jadi baru-baru ini juga PM ada, Perdana Menteri ada mengeluarkan satu pengumuman berkenaan dengan untuk menambah baik ekonomi negara dengan keadaan ekonomi semasa ini. Jadi berkenaan dengan pengumuman Perdana Menteri itu, apa yang boleh Datuk ulaskan? Ya, pertama kali kita pihak persatuan mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Razak kerana telah membuat beberapa pengumuman dalam bila baru-baru inilah ya. Jadi kita berharap seperti pengumuman yang dibuat, dana khas untuk IKS ni semua, kita mengharapkan pihak-pihak yang terlibat ni dapat melaksanakan ataupun dapat menjalankan dengan secepat yang mungkin. Kerana keadaan ekonomi kita pada ketika ini, iaitu ekonomi negara kita seperti mana yang kita sedia maklum, keadaan begitu tidak menentu pada ketika ini. Dan saya rasa apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu memang kena bertempatnya, khususnya akan diperuntukkan ataupun telah diperuntukkan dana-dana khas untuk membantu usahawan-usahawan Bumiputera khususnya. So kita pihak persatuan kita mohon kerjasama daripada pihak-pihak agensi-agensi ataupun JLC yang mungkin yang telah diamanahkan ini untuk melaksanakan secepat yang mungkin. Dan kita pihak persatuan kita akan sentiasa memantau, khususnya kita mahu pastikan ahli-ahli kita mendapat manfaat daripada apa yang telah diumumkan oleh kerajaan ini tadi. Itu yang penting pada kita. Dan kita juga mengharap ahli-ahli persatuan dan juga usahawan-usahawan IKS ni seterusnya, mereka ini sentiasa mengikuti perkembangan dan mereka mestilah mengetahui apakah dia perancangan-perancangan yang akan dibantu oleh kerajaan ini tadi. Jadi inilah pada pagi ini, di samping itu kita telah pun mengadakan satu program ni tadi iaitu dengan Matrik. Jadi kita pun telah memberi penjelasan kepada ahli-ahli kita, dan pihak-pihak Matrik telah mengantar orang kata penceramah-penceramah ataupun pihak-pihak yang boleh menyampaikan apa yang ada dan apa akan dibantu oleh kerajaan dalam suasana keadaan ekonomi kita pada ketika ini. Jadi Datuk, sebentar tadi penaung Datuk Seri Raja Nong Chik ada mengatakan bahawa kebanyakan syarikat-syarikat Bumiputera ini tidak diberi peluang untuk menerajui projek-projek besar kerajaan dan lebih kepada syarikat-syarikat luar. Jadi pandangan Datuk, kenapa perkara ini berlaku? Ya, seperti mana dalam ucapan Yang Mulia Datuk Seri Raja Nong Chik tadi, beliau ada menekankan bahawa kebanyakan projek-projek mega ni masih lagi diberi keutamaan kepada syarikat-syarikat yang luar negara dan syarikat-syarikat yang tertentu yang berada di Malaysia ini. Saya rasa dia banyak memberi penekanan kata syarikat-syarikat yang spesifik saja yang dibagi. So saya rasa kerajaan kena lihat balik mengapa perkara ini berlaku, ya. Kenapa apa yang ditekankan tadi oleh Yang Mulia Datuk Seri Raja, bahawa dari segi sistem pengagihan ke orang kata portion-portion ataupun kerja-kerja Bumiputera ini, sebenarnya bagaimana sistem itu diagihkan? Adakah pengagihan itu dibagi atas nama syarikat Bumiputera saja, atau apa yang diperkatakan tadi Alibaba
ataupun betul-betul pengagihan itu dibagi kepada syarikat-syarikat yang berputra yang tulen. Seperti yang diperbincangkan tadi, walaupun pengagihan itu ada juga dibagi kepada syarikat Bumiputera, syarikat bukan Bumiputera, dan syarikat bukan putra ini yang telah menerima anugerah ke kontrak ataupun projek ini telah membagi kepastian kepada kerajaan yang mereka akan mengagihkan sebahagian daripada kerja itu ataupun 30% contoh pada kerja itu pada Bumiputera. Sebenarnya ini tidak pasti dilaksana ke tidak. Itu yang ditekankan tadi. Sama ada laporan yang disampaikan oleh pihak kepada kabinet ataupun pihak yang tertentu dalam kajian ini menepati tidak. Itu yang ditekankan oleh Yang Mulia Raja Loncik tadi. Okay, terima kasih Datuk. Itu saja yang boleh saya bawakan dari bangunan matrik Kuala Lumpur. Kembali kepada rakan setugas di studio. Silakan.